Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum diucapkan kepada Encik Mahazir selaku penilai akhir latihan industri bagi sesi Disember 2019. Saya Aina Syahira binti Muhammad Helmi dari kelas DT6A. Saya telah menjalani latihan industri di Tenaga Nasional Berhad TNB di Bali. Pengenalan syarikat. TNB merupakan satu syarikat utiliti yang terbesar di Malaysia. Tenaga elektrik adalah sebahagian penting dalam kehidupan moden kita. Walaupun berada di belakang takbir, ia merupakan kuasa penggerak utama pencapaian matlamat ekonomi dan sosial negara. Bekalan elektrik mula diperkenalkan di Semenanjung Tanah Melayu oleh Lok Yu dan Tan Bu Sami Pillai pada tahun 1894. Peristiwa sejarah terpenting dalam bekalan elektrik negara ni ialah perkhidmatan bekalan elektrik yang dimiliki oleh pihak kerajaan telah dipindah milik yang ditukar namanya kepada Lembaga Elektrik Negara Tanah Melayu iaitu LLN. Setelah beberapa dekad pada 1 September 1990 LLN ditukar nama kepada TNB iaitu Tenaga Nasional Berhad. TNB mempunyai 3 anak syarikat utama iaitu TNB Generation Sendirian Berhad, TNB Transmission Sendirian Berhad dan TNB Distribution Sendirian Berhad. TNB Bali beroperasi sebagai pembahagian iaitu TNB Distribution Sendirian Berhad. Ini merupakan lokasi syarikat di mana saya menjalani latihan. Semasa menjalani latihan 15 minggu di sana, saya telah ditempatkan di unit teknikal. Cik Mahdi bin Harun selaku ketua teknikal di TNB Bali. Di TNB Bali terdapat 5 unit teknikal utama iaitu unit pencawang dan kabel, unit SAVR iaitu sesalur atas voltan rendah, unit pusat pengurusan bekalan, unit servis dan juga unit jangka. Ini merupakan senarai tugas yang telah diikuti oleh saya semasa menjalani latihan di sana. Unit pertama ialah unit pencawang. Unit pencawang merupakan bidang yang bertanggungjawab dalam membuat selenggaraan pada pencawang dan juga bersedia untuk kerja-kerja breakdown. Saya didedahkan bagaimana penyelenggaraan pencawang elektrik dijalankan. Ini termasuklah penyelenggaraan bagi stesen Swiss, iaitu sebahagian dari rangkaian penghantaran elektrik antara pencawang elektrik. Pasukan kabel pula menitik berat tentang perlindungan dan keselamatan dalam sistem penghantaran dan pengagihan bekalan elektrik oleh TNB. Antara pengalaman yang saya dapat semasa mengikut unit pencawang adalah dapat mengenali jenis dan kategori pencawang. Kerja penyelenggaraan yang telah dilakukan adalah memasang EFI iaitu Earth Fault Indicator pada pencawang dan juga memantau langkah kerja pihak kontraktor untuk membuat selenggaraan pada pencawang. SAVR merupakan bidang yang bertanggungjawab dalam kerja-kerja breakdown bagi sesalur atas yang rendah. Semasa mengikut unit SAVR, saya telah membuat rondaan umbang. Rondaan umbang dibuat untuk memeriksa kejanggalan dan kerosakan yang berlaku pada umbang. Kerja SAVR juga merangkumi kerja pengalihan tiang yang dimohon oleh pihak pengguna dan juga kerja pemasangan servis lampu jalan. SAVR juga membuat kerja memasang umbang atau dikenali sebagai stay. Unit ketiga yang telah saya ikuti ialah unit pusat pengurusan bekalan iaitu unit PBB. Unit PBB merupakan bidang yang bertanggungjawab dalam membuat kerja baik pulih atau kerosakan yang berlaku. Mereka akan menerima panggilan yang dilaporkan oleh pihak pengguna. Unit PBB yang terdapat di TNB Bali terdapat 2 pasukan yang mempunyai dua pekerja dalam satu pasukan.
Semasa mengikut unit PBB, kerja-kerja yang dilakukan adalah menukar cutout di rumah pengguna, menukar fuse cutout yang terbakar, membuat kerja baik pulih wayar yang disebabkan oleh pokok yang tumbang, disebabkan wayar yang kendur, dan juga membuat kerja penukaran IBC yang telah lose contact. Unit keempat ialah unit servis. Servis merupakan bidang yang bertanggungjawab dalam memberi bekalan baru kepada pihak pengguna. Bekalan baru yang dimaksudkan adalah pemasangan cutout dan neutral link di rumah pengguna dan juga penanaman tiang jika diperlukan. Kerja yang dilakukan adalah menaik taraf bekalan dari satu fasa ke 3 fasa dan membuat kerja penanaman tiang. Untuk projek utama yang telah saya lakukan adalah membuat kerja baik pulih wayar. Permasalahan yang berlaku adalah pokok yang tumbang dan terkena wayar menyebabkan wayar servis ke rumah pengguna terputus. Peralatan ialah sarung tangan getah, handrail, paku, kabel cutter, tangga kayu, voltage detector, Q-hook dan juga fuse 32 ampere. Langkah kerja adalah mengalihkan pokok yang tumbang daripada wayar, menggunakan paku untuk maku semula Q-hook pada bumbung rumah, tarik wayar, sangkut penetap tamatan pada Q-hook. Gunakan handrail untuk skru semula cutout dan neutral link. Fuse 32 ampere dipasang pada cutout. Voltage detector diguna untuk menguji kehadiran arus elektrik setelah bekalan disambung semula. Projek yang kedua adalah membuat kerja servis untuk bekalan 3 fasa. Peralatan yang diperlukan adalah wayar servis 3x16 tambah 25 mm persegi bergantung pada jarak rumah dengan tiang pembekal. Penetap tamatan, IPC, neutral link, cutout dan juga casing. Cara kerja adalah 3 cutout dan 1 neutral link di skru pada papan jangka. Wayar dipasang mengikut urutan nombor yang terdapat pada wayar. Wayar servis ditarik sehingga tegang dan disangkut pada penyangkut J di tiang. IPC dipasang pada setiap wayar. Ujian dilakukan pada ketiga-tiga cutout dan neutral link. Cabaran dan pengalaman yang dihadapi oleh saya adalah semasa mengikut pencawang dan kabel, cabarannya adalah bekerja di tengah panas. Pengalaman yang saya dapat adalah memasang EFI di setiap pencawang, mengisi data untuk setiap pencawang mengikut feeder yang telah diberi, membuat kerja penyelenggaraan kepada pencawang, membuat switching untuk kerja-kerja breakdown. Semasa mengikut servis pula, cabarannya adalah kren yang rosak dan terpaksa mengorek lubang menggunakan kaedah manual. Pengalaman adalah mengenali unit servis yang dapat memberi bekalan baru kepada pengguna, mengenali projek 3 fasa dan 1 fasa, dapat memasang cutout dan neutral link di papan jangka. Cadangan adalah pihak syarikat diminta mendedahkan lebih banyak perkara berkaitan dengan kerja yang dibuat supaya para pelajar yang menjalani latihan industri dapat lebih manfaat dari program latihan industri. Selain itu, pihak TMB perlu menyediakan alatan keselamatan yang secukupnya seperti helmet dan vest keselamatan. Bagi pihak politeknik pula, diharapkan pensyarah dapat memberi sokongan kepada pelajar yang melanjutkan latihan industri.